Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam, Ketua Kuasa Surah As-Sabah, Tuan Guru, para asatizah, muslimin dan muslimat, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah panjangkan umur kita sampai ke saat ini untuk beri peluang kesempatan kita makin dekatkan diri kita kepada Allah, bertaubat atas segala dosa-dosa kita, sama ada kita sengaja ataupun tak sengaja, yang sedar ataupun tak sedar, yang besar maupun yang kecil, yang berkaitan dengan Allah ataupun berkaitan dengan hak manusia. Allah bagi peluang sebelum sampai masanya kita dijemput buat selama-lamanya ke sana. Jadi pada malam ini tuan-tuan, kita teruskan amal soleh kita pada malam ini dengan berada dalam taman-taman syurga, membicarakan tentang ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan dosa-dosa besar yang kita telaah daripada kitab Al-Kabair yang telah dikarang disusun begitu cantik sekali oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Dan kita sudah masuk ke dosa besar yang ke-12, iaitu zina, dengan sebahagian jenisnya lebih besar dari sebahagian yang lain. Zina itu kata Imam Al-Zahabi ada peringkat-peringkatnya, dan ada setengah peringkat dia lebih besar dosanya, dan ada satu lagi dia tidaklah besar sangat berbanding yang tadi itu. Kita lihat satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa la taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Allah sebut jangan hampiri zina, jangan dekati zina. Buat apatah lagi, jangan hampiri. Nak buat tu jangan pergi tempat yang boleh berlakunya action ataupun tindakan perbuatan berzina. Kalau berzina lagi dilarang, menghampiri pun tak boleh. Ataupun kita nak mendekati perempuan yang kita rasa nak zina dengan dia pun tak boleh. Ini kan pula zina. Maka maknanya menghampiri perbuatan zina pun dah haram. Belum berzina lagi tu, baru menghampiri, baru mendekati. Sebab Allah Ta'ala nak jaga keturunan manusia. Baik itu baru-baru ni ke mahkamah putuskan bahawa anak luar nikah tidak boleh bentikan dengan bapa biologinya. Kalau tidak, cacat merebahlah keturunan manusia. Jadi padahal tidak akan nikah pun, tapi sebabkan berlakunya berzina lebih awal, termengandung, terlanjur, terbukti, terhamil, maka dah terberanak, apa nak buat? Kita pun tetaplah nama dengan binti bapa biologi. Dia kata bapa biologi, artinya bapa biologi sungguh lah, tapi tidak diiktiraf sebab tidak melalui akad nikah yang sah. Nak jaga keturunan manusia, sebab itu dia kena kahwin. Tuan-tuan, jadi kalau orang tak mampu kahwin disebabkan dia masih belajar di universiti, di college, maka Nabi kata apa? Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, siapa-siapa di antara kamu mampu berkahwin, mampu maknanya boleh sara hidup anak orang, boleh bagi nafkah pada anak dara orang, dan dia boleh kahwin, falyatazawwaj, maka dah dia kahwin. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kerana bila kahwin itu dia lebih menundukkan pandangan, sebab dah ada bini kat rumah. Maka tidaklah berkeliaran mata-mata tu memandang ke sana ke sini, sebab tidak ada bini, tak ada isteri. Sudah ada isteri kat rumah, dia tak terasa sangatlah lapar kepada perempuan lain. Jadi tengok orang macam nak mamak.
Kadang-kadang saya kata, kenapa lah kereta depan tu lama sana dekat tol. Dia sembang je betul dah. Siap nak ambil nombor lagi. Allah. Sekarang semua tak ada dah jurutol, pakai elektronik dah kan. Senang. Touch and go, smart tag, FRID pun lagi, semua cepat. Dululah, kenapa dia sembang rupanya? Adik manis, nama apa? Sebab belum ada isteri dan pun rasa nak kahwin lagi. Kemudian wa ahsan lil farji, dan berkahwin itu lebih menjaga kemaluan sebab dah ada isteri, dah ada suami. Faman lam yastati, siapa-siapa tak mampu berkahwin sebab ialah belanja tak cukup makan untuk dirinya sendiri saja, itu pun dia makan mie segera je, nak tahu ada orang tak boleh, maka fa'alaihi bisawm, maka dalam dia berpuasa sunat. Hari-hari pun tak apa. Sebab apa? Sebab nak jaga daripada terjebak ke lembah perzinaan. Hari-hari pun tak apa. Puasa. Kenapa puasa ni? Aku nak jaga diri aku, takut berzina. Fa innahu lahu wija. Sebab puasa itu ibarat pendinding kepada anak muda. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok student-student, siswa-siswi di universiti, kita galakkan mereka berpuasa sunat. Terutamanya kita mulakan dulu dengan Isnin Khamis. Isnin Khamis sebab maklumlah tuan-tuan, mereka hidup dalam kepompong mereka. Pergi kelas, balik kelas, jumpa tengah jalan, jumpa tepi jalan, jumpa kat dalam kelas. Jadi hari-hari tengok, maka kita latih mereka berpuasa sunat. Kemudian kata Allah Ta'ala, bukan sekadar menjauhi perbuatan zina, dia kata innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itulah sesungguhnya zina perbuatan yang keji. Allah jadikan laki-laki dan perempuan supaya menikah, bukan berzina. Dan sejahat-jahat jalan, seburuk-buruk cara yang akan membawa kepada kerosakan. Disebut lagi dalam firman yang lain, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Begitu juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah. Allah Ta'ala puji golongan, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan hak, yang dibenarkan oleh hukum syarak, oleh wali yang memerintah, dan tidak pula berzina. Serta sesiapa yang melakukan demikian, dia akan mendapat balasan dosanya hari akhirat nanti. Itu firman Allah Ta'ala. Tadi dia mengeji perbuatan zina, yakni dia memuji orang yang tidak berzina, golongan yang menjauhi perbuatan zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Subhanallah al-Azim. Zina lagi ni, kita buat zina. Zina tu apa? Zina melakukan hubungan suami isteri tanpa akad nikah. Itu zina. Dan zina itu ialah perbuatan daripada alat sulit laki-laki masuk dalam alat sulit perempuan. Itu zina yang hakiki namanya. Itu zina. Allah Ta'ala sebut ni az-zaniyatu, penzina perempuan dan penzina lelaki. Allah Ta'ala sebut dalam bab zina, disebut perempuan dulu, sebab kebanyakan yang membuka ruang berzina ialah orang perempuan. Dia make up, over sangat, dia pakai minyaknya wangi, semerbak harum, dia boleh mencuit dan menyentuh naluri laki-laki. Dia pakai pakaian yang seksi, ketat, mendedahkan aurat. Dia bukan tutup aurat, dia bungkus auratnya. Walaupun nampak macam tutup, tapi dia bungkus ketat. Tuan-tuan, kadang-kadang dia pakai betul dah, tapi
Disebabkan dia pakai tu jarang dan nipis sangat sampai terbayang-bayang ke dalam kain, apa yang nampak kelihatan walaupun tak nampak betul-betul tepat-tepat, tapi disebabkan bayangan tadi tu dia boleh mencuit juga nafsu orang lelaki. Apalagi tuan-tuan, itu semua merangsang. Kata percaya tuan-tuan lihat dalam masyarakat kita kan, sampai peringkat dalam TV dalam rumah kita pun ada tuan-tuan. Dalam rumah kita pun ada benda tu. Buka je TV tuan-tuan, tengok je drama, tengok je hiburan, nampaklah. Tengok iklan pun nampak juga. Iklan dia dora je, tapi pelakonnya tu aslinya perempuan. Dia bukan pakai baju, nampak terus. Itu juga salah satu mengapa Allah Ta'ala sebut az-zaniyatu. Dia sebut perempuan dulu, penzina perempuan dan penzina lelaki. Berbeza kata ulama dengan ayat mencuri. Ayat mencuri, wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangan mereka. Sebab mencuri ni tuan-tuan, tuan sebut laki-laki dulu, sebab mencuri ni dia perlukan kekuatan. Nak curi perlukan keberanian. Nak ragu ke apa, nak pecah rumah orang ke, dia perlukan kekuatan, keberanian yang memang khusus ada pada lelaki. Kemudian barulah dia hand over apa curi itu kepada orang perempuan, katakanlah sariku wasariqatu. Tapi kalau bab menggoda ni pada sampai berlakunya zina, biasanya berlaku kepada, dimulakan oleh orang, biasanya dimulakan oleh orang perempuan. Maka sebab itu kata ulama, dimulakan dengan penzina perempuan oleh penzina lelaki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka hendaklah kamu sebat setiap orang daripadanya sebanyak 100 kali. Sebab apa? Rotan. Sebab itu ialah rotan 100 kali. Tapi cantik tuan-tuan, dari segi hukum syarak, sebatan secara hukum syarak, bukan sebatan yang ditunjukkan oleh sivil. Ditunjukkan dalam penjara sivil itu tuan-tuan, itu menyiksa dan menyakitkan sangat. Sampai kalau tuan-tuan dengar kisah-kisah orang yang kena sebat, tuan-tuan nak dengar pun, berdebar dan rasa tak nak dengar. Ngeri. Kawan saya pernah kena rotan, 8 rotan berkaitan dengan dada. Dia kena sebat, nak berapih 8 rotan, dia kata sampai 4 nak pingsan. Kuat tak kuat. Tuan-tuan tengok di YouTube kan, kan macam bezanya sampai 1000 kebagi dia tu. Aku pun tengok juga dia punya apa, demonstrasi sebat cara sivil dan cara syariah. Sebab tuan-tuan, cara syariah yang pertama ialah rotan tadi. Tidak besar sangat, tidak kecil sangat, sederhana. Tidak keras sangat, tidak lembut sangat, sederhana. Keras sangat pun tak boleh, macam buluh ke, macam kayu balap, tak boleh lah. Lembut sangat tak boleh, lembut macam ranting pokok apa tu, geluduk apa, tak boleh juga. Dia kena antara keras dengan lembut, sederhana. Tidak boleh pendek sangat, tak boleh panjang sangat, sederhana panjangnya. Subhanallah, cantik Islam mengajar kita tentang kesederhanaan. Itu baru benda bahan untuk jadikan alat merotan. Yang kedua ialah cara merotan, tidak boleh tukang yang pukul, tukang sebat tadi sampai angkat tangan nampak ketiak. Itu dalam penjara sivil macam tu. Dia tarik dulu, dia tarik, tarik dulu, main ajak kan, main ajak, 2. Tarik pula, kita tarik ajak ni, sini, badan nak pukul sini je, tapi dia tarik tu macam mengkok kan, tarik, swing, swing. Saya tak pandai mengkok, tengok-tengok ya, tapi ajak, orang ajak banyak kali nak pergi, tapi rasa banyak masa lagi untuk dah lahir, rasa tapi tak apalah, kalau ajak kali kedua saya pergi lah ya. Tapi bila tengok cara sebat ikut syarak,
Cantik ulama-ulama susu ni. Sampai kalau nak pukul orang, tak boleh angkat sampai nampak ketiak. 1, 2, itu ya. Bayangkan. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, tidak boleh pukul bahagian muka, bahagian kepala, tak boleh. Tempat-tempat yang sensitif tak boleh pukul. Ada ulama kata bahagian belakang. Orang lelaki dia berdiri, orang perempuan duduk. Ulama kali cantik lah. Dan orang perempuan kena pakai baju, tak boleh sampai dekat aurat. Lepas tu orang marah bila mana mahkamah syariah kenakan hukuman sebat kepada pesalah wanita. Dia tak tengok lagi macam mana cara sebat. Dia ingat sebab kena penjara. Siang memang kita kesian kalau sebab kena penjara tu betul-betul. Sekali sepak, bergegar punggung dah. 2 kali sepak, masuk televisi dah. 3 kali sepak, melekat tuan-tuan. Tapi hak dalam mahkamah syariah 1, 2, 3, 4, 5. Dan mahkamah syariah tak sampai 1. Tak sampai 1. Kadang 20 ke. 1 pengajaran. Dan orang perempuan dia kena pakai baju, tapi tidak boleh pakai jaket tebal lah. Sebab kita nak rasa juga sakit tu. Dia pakai jaket ibu masuk kotak di belakang tu, mana boleh tu. Lepas tu dia kena cek cukup lah pakai jubah biasa kan. Tak ada apa-apa melindungi kulit awak, tak ada jubah biasa je. Okey. Kalau ada pelindung-pelindung, keluarkan kotak ke besi ke, apalagi plastik ke. Tak boleh. Kita sudah rasa juga lah kesakitan walaupun taklah sakit sangat. Kemudian lelaki-lelaki nak buka selak boleh. Kata ulama nak tutup tapi biar nipis boleh. Subhanallah, cantik kata sebatan dalam Islam gitu ya. Dan boleh pindah-pindah. Kalau dia kata sakit tempat yang sama, boleh pindah kaki. Kaki pula 1, 2, 3, 4, 5. Sakit kaki pula 1, 2. Boleh pindah-pindah. Kemudian disebut apa? Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belah kesian terhadap kedua-duanya dalam menjalankan hukum Allah. Kesian janganlah, kesian Allah, kesian. No, kata Allah. Jangan kamu dipengaruhi oleh perasaan kesian belah ketika mana melaksanakan hukum Allah. Ini hukum Allah, bukan hukum takzir ni. Hukum ini ditentukan oleh Allah. Jangan laksanakan. Habis itu kenapa buat? Lepas dia dah tahu saya jangan buat, beritahu jangan buat. Dia buat juga kena hukum Allah. Masya Allah. Tuan-tuan macam Allah ya. Kalau pesalah tersebut bujang dengan dara, teruna dengan dara yang ni belum nikah lagi dengan akad nikah yang sah, maka hukumnya 100 kali sebat. Sekiranya dia dipanggil penzina muhsan, itu dia sudah berkahwin dengan cara yang sah, dan dia pernah berjima dengan isterinya yang sah, kemudian dia melakukan zina, maka tidak lagi dikatakan sebat 100 rotan, tetapi farjumu maka taklah direjam dia. Direjam. Ini kisah tentang bikrun, itu anak tuna dengan anak dara yang yang berzina. Macam mana? Yang merdeka. Kalau hamba separuhnya 50 rotan. Kalau merdeka dia bukan hamba 100 rotan. Kemudian kata ulama lagi ialah balighun. Hurrun merdeka, balighun sudah baligh. Kalau dia belum balik lagi dia berzina, maka tidak dikenakan hukuman sebat 1 rotan. Akilun, mesti berakal. Kalau orang gila sama orang gila dia berzina, maka terlepaslah. Terpelik kan? Terlepas hukum sebat 1 rotan, tetapi diturunkan kepada hukum ta'zir. Ta'zir itu macam mana? Boleh penjara, budak masuk ke pusat pemulihan akhlak, gitu. Itu ta'zir tu. Hakikat kita hantar budak ni ke pusat pemulihan akhlak.
Ataupun yang ni kata apa lagi, orang gila katakanlah, kita kena takzir juga, tu dalam penjara sekejap ke, seminggu ke, contoh bagi orang tak tua bagi kesedaran lah, walaupun dia gila kan, tak nak yang berluasa kan, kena kawal juga. Satu gila boleh berzina orang bahaya. Kadang-kadang tak berzina dia rogol orang bahaya juga. Dia berzina, ya rogol tak dikira berzina, dia dirogol, dia dimangsa keadaan, dia dipaksa. Okey. Jangan ke-11. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika sekiranya kamu benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Orang beriman, ingat, jangan belas kasihan. Walaupun anak kita sendiri, walaupun siapa saudara mara kita ke, biarkan dijatuhkan hukuman Allah ke atas mereka. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hukuman tadi mesti disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Tak perlu semua, sekumpulan saja. Betul kata buat dalam mahkamah syariah. Ada orang tengok tak? Ada orang tengok. Sekumpulan, tak semua. Kalau di Arab Saudi dibuat lepas solat Jumaat, katakanlah. Lepas solat Jumaat semua kumpul, ada jatuh hukuman pancung ke apa semua, orang tengok. Sekumpulan juga, orang dia makan masjid itu je lah. Tengok. Jadi sekumpulan, biar disaksikan supaya orang lain tengok tu, dia rasa ngeri nak melakukan dosa, takut nak buat dosa sebab hukumannya begitu. Dan rasa pula malu aku nanti dihukum begitu, rasa malu dihukum. Jadi pesalah taubat tak nak buat dah. Yang belum buat lagi, maka mereka berazam tidak akan buat. Sebab itu dilaksanakan di hadapan orang. Sebab itu orang kadang-kadang tuan-tuan, ialah buat dalam penjara, orang tak nampak. Tuan-tuan, orang kat luar dia buat lagi sentiasa ada. Contoh dadah lah tuan-tuan, contoh dadah lah. Dadah ni tuan-tuan, sudah bertahun-tahun kerajaan kita buat macam-macam cara, kaedah supaya orang tidak terlibat dengan dadah, sampai ke peringkat hukuman mati mandatory. Tapi dadah sampai sekarang berlaku. Orang hisap, orang miliki dadah, orang edar dadah. Sampai sekarang tuan-tuan, macam-macam jenis dadah ada. Dengan syabunya, dengan aisnya, dengan heroinnya, dengan ganjanya, dengan morfinnya, dengan apa lagi? Dadah. Bagi salah menyalahgunakan dadah. Kenapa? Sebab tu tak dapat orang lain. Cuba kumpulkan geng dadah ni sebab hak mangsa hak patut dan sebab tu depan dia orang. Tak buat. Dia nak kita tengok tak nak takut. Sebab itu Tuhan kata wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Disebut dalam ayat yang lain tuan-tuan, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Lelaki yang berzina tidak boleh berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik saja, dan perempuan yang berzina itu pula tidak boleh berkahwin dengannya melainkan oleh laki-laki yang berzina ataupun laki musyrik saja. Perkahwinan demikian terlarang kepada orang-orang yang beriman. Allah Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa hukum sendiri? Hukum macam mana hukum? Ulama menyatakan bahawa selayaknya orang laki-laki yang berzina, dia kena kahwin dengan perempuan yang berzina tu, dengan dia tu. Selayaknya tu dia berzina. Dan kata ulama lagi, kahwin di sini tu la yankihu. Yang tu dia kata apa? Bukan bermaksud nikah, iaitu berjima. Berzina laki-laki tidak akan berjima melainkan dengan berzina perempuan. Iyalah. Kalau dia rasa nak berzina, laki-laki gimana? Dia cari lorong-lorong. Lorong-lorong yang ada lacur. Maka betul kata Allah, laki-laki berzina, laki-laki yang berzina
dia akan pergi berjimat dengan pelacur. Dan perempuan yang berzina, dia akan berjimat dengan pezina laki-laki. Pelacur perempuan dia akan berjimat dengan pezina laki-laki. Dia akan carilah anak ikan. Kenapa? Soalnya apa? Anak ikan tak saya lupa nama dan istilahnya. Tak tahu. Lama-lama kita tanya orang baru-baru. Siapa orang muda sini? Dia kata anak ikan. Dia bela. Kalau perempuan dibela, dipanggil sugar daddy ya. Ada? Tak tahu. Dapat kamu sah. Kalau ada perempuan simpanan, dipanggil sugar daddy. Kalau ada laki-laki simpanan, dipanggil anak ikan. Dia panggil sugar mami, anak ikan. Dan dia letaklah dekat kondominium, bagi kereta mewah sebiji, ya. Kerja kau duduk ke kondominium, berlaku balik kau layan aku. Tapi bukan suatu mesti yang sah. Gitu tetap. Maka dia akan berjimat, dia akan melakukan hubungan jenis dengan perempuan atau lelaki-lelaki tadi. Ini sebut juga al-musyrikah. Laki-laki berzina, dia tidak akan melakukan jimat melainkan dengan pelacur perempuan ataupun musyrikah, ataupun perempuan yang musyrik, perempuan yang syirik. Dan perempuan pelacur tadi tidak akan berjimat melainkan dengan anak ikan juga, ataupun laki-laki yang syirik. Apa kaitan pula Ustaz syirik ni? Tiba-tiba datang syirik, tadi zina datang syirik lah. Kata ulama tafsir, syirik di sini masuk bila mana orang tu kata apa? Alah, zina boleh, sikit-sikit tak apa. Hari ni dia tak apa. Bila kata boleh, tak apa, harus, maka syirik lah. Murtad hukumnya. Sebab mengharuskan perbuatan yang haram. Kau berzina pasal apa? Alah, berzina hukumnya tak haram. Maka menafikan haram, hukum benda yang haram, hukumnya murtad. Tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, hukumnya murtad. Rosak akidah, maka jatuh syirik. Faham tak faham ni? Subhanallah. Cantik Al-Quran tadi tuan-tuan, memberi pesanan kepada kita, isyarat kepada kita. Sebab tu kalau kata tak apa, merompak tak apa, hukumnya boleh rosak akidah. Sebab dia sebut tak apa tu maknanya halal. Alah, tak apa mencuri hari ni, dia mencuri kepala otak dia. Jaga ayat tak apa tu tuan-tuan. Apa kau tak semayang? Berdosa Ustaz. Dan kenapa tak semayang? Saja. Tak apa lagi. Tak apa lagi ayat tu, tak satu syirik. Tapi kenapa tak semayang? Tak wajib semayang. Murtad. Menafikan kewajipan yang wajib ataupun fardu, jadi murtad. Bahaya. Sebab tu sebut musyrik atau musyrikah. Takut. Ada masa lagi. Kita tengok lagi tuan-tuan dengan mati Allah. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa ni? Nabi orang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dosa yang paling besar? Dosa paling besar ni apa maksud tuan-tuan? Maksudnya ialah dosa yang paling besar hukumannya. Dosa yang paling besar balasannya. Anta ja'ala lillahi nidda, kamu jadikan bagi Allah ada sekutu. Iaitu kamu sembah Allah dalam masa yang sama cairkan tangkal. Cairkan tangkal syirik. Dia sembah Allah. Anta ja'ala lillah, kamu jadikan bersama dengan Allah tu ada satu kuasa lain. Dia akan bagi rezeki, kamu perlu letaklah peladis kedai supaya rezeki masuk. Maka syirik, kamu tak sekutu bagi Allah, letakkan sekutu bagi Allah. Itu sebesar. Contoh. Nombor dua, wa huwa khalaqakas, dan dialah yang Allah menciptakan kamu. Qala thumma ayyu ya Rasulullah, kemudian apa lagi dosa besar? Yang dosa yang sangat besar hukumannya. Jawab Nabi ialah antaktul waladaka, iaitu kamu membunuh anak kamu. Khasyata ayat'an ma'aka, kamu bimbang dia akan makan makanan kamu. Itu habis rezeki kita. Sampai tahun tua beriktikad, tak payah ada anak. Bila kita ada anak, habis kita
Subhanallah. Bila kita ada anak nanti, kita nak makan apa, ambil ke dia je. Sedangkan Allah yang bagi rezeki kepada kita dan kepada anak. Rezeki anak kita ada. Rezeki isteri bila kita kahwin, tuan-tuan, rezeki perkahwinan itu ada. Rezeki datang dengan sebab perkahwinan, ada. Rezeki dengan sebab dapat anak, ada. Rezeki dengan sebab kita bersyukur, ya. Rezeki dengan sebab kita istighfar, ya. Itu semua pembuka pintu rezeki. Kerja, usaha, ya. Istighfar, syukur, tuan-tuan. Itu semua tak buat dosa. Baik tanya orang Nabi pernah sebut, sesungguhnya seorang manusia itu tertahan rezekinya disebabkan dosa yang dia buat. Rezeki itu ada, tertahan. Sebab apa? Dosa yang dia buat. Lepas tu bila kita buat dosa, istighfar. Istighfar tarik rezeki yang tertahan, tarik balik masuk dalam akaun kita, masuk dalam hidup kita. Kemudian tuan-tuan Allah, qala thumma ayyu, kemudian Rasulullah apa lagi dosa yang paling besar hukumannya? Maka Nabi sebut antuzaniya halila tajarik, kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Subhanallah. Nabi guna dalam hadis ni tuzaniya. Tadi disebut tazni. Kalau seorang yazni, berzina. Tapi kalau tuzaniya, dua-dua saling suka. Tuzaniya. Hak lelaki pun suka, hak perempuan pun suka. Dia bukan kihrokol, dia panggil berzina, suka sama suka. Isteri jiran pun suka, dia pun suka juga isteri jiran, maka berlakulah perzinahan. Itu sebab panggil tuzaniya. Dosa besar yang sangat besar ialah kamu berzina dengan isteri jiran kamu sendiri. Berzina dosa besar. Lagi besar dosanya berzina dengan isteri jiran. Masya Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Halilah itu isteri. Halilah itu perempuan dihalalkan kepada jiran kita, isteri dia. Tapi Nabi sebut halilah, zaujah. Hal itu zaujah, tuan-tuan dirahmati Allah ya. Kenapa tuan-tuan dirahmati Allah? Sangat besar dosanya kalau berzina dengan isteri jiran. Sebab apa? Sebab yang pertama tuan-tuan, jiran ini ialah sepatutnya kita lindungi dia. Duduk seteman, satu taman, satu kampung, jiran kita. Patut kita ambil berat tentang keselamatan. Kalau laki-laki suami tak ada, kita kena ambil berat. Bukan kita ceroboh rumah dia. Sebab tu pernah berlaku di Indonesia di mana tuan-tuan. Saya baca dia punya kisah. Dia kata pandai laki-laki itu dia ajak jiran dia, kawan dia, kawan baik dia pergi minum kat kedai, warung, makan bakso semua kan. Kemudian tengah-tengah makan tu dia kata kat kawan dia, tunggu sekejap, aku nak balik rumah, aku dah hal ya, tak ada hal. Tentang masa tu lebih kurang pukul 3 pagi. Dia di mana? Dia pergi rumah kawan baik dia tadi. Kebetulan pintu tak kunci, dia masuk gelap. Dia pergi, dia tahu pula dia boleh tidur kat mana. Dia pun naik atas katil bersama dengan isteri kawan baik tadi. Isteri pula tak sedar apa, ingat suami dah balik, layan. Dah gelap tu. Bila dia suami dia terasa lain macam, misai tak sama, janggut tak sama. Dia terkejut, siapa dia? Dia menjerit, nari kawan tu. Dan akhirnya dapat ditangkap oleh polisi. Sana tuan-tuan Allah. Kerana tak selamat juga. Sebab tu kena perhatikan dengan siapa kita berjiran. Nabi sebut apa? Al-jaru qabla judar. Pilih jiran sebelum pilih rumah. Sebab takut-takut tadilah dapat jiran dan akhirnya dia akan merosakkan isteri kita, dan kita pun tidak rasa aman bila kita tinggal berdekatan dengan orang macam ni. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah ya. Kemudian sebut lagi tuan-tuan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina dalam keadaan dia beriman. Wa la yasriku sariku hina yasrik. Tidak seorang pencuri tidak akan mencuri dalam keadaan dia beriman. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Seorang peminum arak tidak akan minum arak dalam keadaan dia beriman. Apa maksud ayat ataupun hadis tadi tuan-tuan dan Allah?
Maksudnya ialah tuan-tuan, tidak sempurna iman. Bukan kata tak beriman terus. Selagi mana dia tu ahli kiblah, iaitu orang semayang. Dia orang semayang, orang beriman, orang Islam. Maka kita tidak boleh kata dia tak beriman. Sebab itu Nabi sebut, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in sariqa. Siapa-siapa yang bila dekat nak mati dia sempat mengucap la ilaha illallah ataupun dia sebut la ilaha illallah masa dia hidup, dia akan masuk syurga juga sekalipun dia berzina dan sekalipun dia mencuri. Cuma hadis yang sebut apa? Tidak sempurna iman dia kalau dia berzina. Itu saja tuan-tuan ya. Wallahu a'lam bissawab. Sama-samalah kita jaga diri kita dan juga ahli keluarga kita daripada maksiat zina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.